tentang merosakkan sistem berparlimen yang diulas oleh YB tadi tentang Seksyen 124 Kanun Keseksaan dan juga Akta Parlimen Seksyen 9E, kerana menghalang ahli-ahli parlimen dari menjalankan tugas. Dan juga satu usul pertama dalam Dewan Rakyat di mana pihak penguatkuasa sepatutnya memberikan facilitation, mempermudahkan ahli-ahli parlimen menghadiri ke bangunan parlimen, bukan menghalang, bukan menyekat, bukan mengugut dan sebagainya. Ini merupakan satu kesalahan bersifat jenayah. So, adakah apa yang boleh MP buat? Selain daripada buat laporan polis, boleh ahli-ahli parlimen mendakwa kerajaan ataupun pihak yang memberikan arahan kepada polis itu satu kesalahan. Tetapi dalam konteks ini, macam sebut YB tadi juga, 24 hari bulan ini AG pun terlibat. So, sepatutnya AG berkecualikan diri atau macam mana? Sebab dia ada conflict of interest dalam insiden ini. So, apa pandangan YB? Silakan. Okey, terima kasih. Ya, sebab memang jelas kita anggap apa yang polis buat atas arahan kerajaan lah. Ya. Ya. Saya tak nampak halang yang kita dihalang itu pada 2 hari bulan September itu. Bukan, 2 hari bulan Ogos, sorry. 2 hari bulan Ogos. Oh, tadi saya silap bila kita 24 dan 26 itu Julai ya. Julai, bukan Ogos. Ya, saya silap cakap Ogos. So 2 hari bulan Ogos itu ialah arahan daripada kerajaan untuk halang kita masuk ke parlimen. Tapi memang kesalahan jenayah telah pun dilakukan. Ramai daripada ahli parlimen daripada pembangkang sudah buat laporan polis juga. Dan jadi kita tunggulah apakah siasatan polis, dan kita pun sudah dipanggil oleh polis atas tuduhan lain yang kita melakukan atas tuduhan kita yang melakukan satu kesalahan jenayah. So ini yang pelik sekarang lah, kita disiasat sebagai OKS, orang kena suspek lah itu. Yang sudah buat kesalahan jenayah itu. Memang ada prosedur di bawah undang-undang untuk kita pun buat pendakwaan peribadi atau private prosecution ya. Tapi buat masa sekarang kita tunggulah biar polis habis siasatan. Dan tetapi dalam hal ini saya tidak harap banyak daripada Peguam Negara. Sebab kita boleh lihat dari episod ini, daripada masa dia jumpa Agong 24 Julai itu sebelum sidang parlimen sampai sekarang, tindak tanduk Peguam Negara ini memang macam memihak sangatlah kepada Perdana Menteri dan Kerajaan PM. Walaupun dia ada tanggungjawab dari segi perlembagaan ya, sebagai penasihat kepada Agong juga. Itu disebut dalam Perlembagaan Malaysia. Peguam Negara ialah penasihat bukan saja kepada kerajaan, juga kepada Agong yang diperkenalkan. Apa penasihat dia lebih pada macam bagi justifikasi pada pendirian Perdana Menteri saja dan bukan pada Tuanku Agong. So dari segitu kita melihat macam saudara Tan kata tadi, dia adalah dalam keadaan conflict of interest ya. Dan tapi itulah yang keadaan yang sekarang ada. Kita tengoklah apa jadi dengan laporan-laporan polis ini, sama ada akhirnya mereka tindak atau tidak. Dan lepas tu ada saluran undang-undang lah yang boleh kita gunakan juga bila satu jenayah dilakukan dan pihak berkuasa termasuk Peguam Negara tidak ambil tindakan, kita boleh juga memulakan proses itu. Tapi kita biar masa dululah, biar polis habis siasatan dulu, biar fail itu dihantar kepada Peguam Negara dan kita tengoklah apa dia kata. Ya. Polis faham undang-undang sebab Ketua Polis Wilayah pun sudah buat satu kenyataan yang amat berhati-hati, very careful statement. Dia kata, oh kita tidak halang ahli parlimen masuk ke parlimen. Dia sebut itu pun orang ketawa lah apa ini, semua tahu apa berlaku. Dia kata kita bukan halang. Kita siasat sekarang tiba-tiba ada satu perhimpunan di dataran Merdeka. Itulah yang kita siasat. Macam ini satu bagi saya satu gurauan. Tapi ini satu kenyataan yang serius yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Wilayah sebab dia faham. Dia tahu kalau halang ahli parlimen di pintu parlimen satu kesalahan. So dia elak daripada isu itu sekarang. Kita tunggulah ya. Secara andaian,
secara Ya. andaian. Boleh YB elaborate atau berikan sedikit penjelasan lebih lanjut apa tindakan yang boleh ahli parlimen ambil sekiranya tidak ada tindakan daripada peguam negara, sebab polis hanya siasat, Ya, betul. kuasa mendakwa dan sebagainya adalah di tangan AG, di pejabat AG. Dan YB juga menyentuh tadi bahawa AG sendiri ada conflict of interest sebab dia Ya. adalah orang yang berkaitan. Dia Ya. bukan orang berkecuali. So sekiranya perlu sampai tahap ini, bagaimana ataupun peruntukan mana yang boleh ambil tindakan? Di bawah kanun acara jenayah ada peruntukan di mana bila polis gagal sat ataupun peguam negara gagal mendakwa, ada satu prosedur di mana seorang individu boleh mula di mahkamah, prosedur kriminal jenayah, ya, bukan sibel, Ya, ya. untuk mendakwa, mendakwalah, to prosecute, ya, mendakwa sebuah satu kesalahan jenayah sudah berlaku dan minta mahkamah tu bawa orang yang dikatakan buat salah itu ke mahkamah, bicarakan isu itu dan sampai habis. Ada peruntukan itu. Tapi kita tunggu dulu lah, kita bagi Ya, masa ya, ya. dulu. Ya, ya. Cuma untuk makluman penonton kita, perkara seumpama ini jarang berlaku ataupun tidak pernah berlaku. Ada berlaku sebab peruntukan itu ada dan ada digunakan oleh individu-individu lah dalam masalah. Kadang-kadang ada pergaduhan di antara beberapa individu dan polis tak ambil tindakan. Individu itu ada kes-kes di mana individu itu gunakan prosedur itu.